Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Datuk Haji Rahimin bin Bani, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka. Yang berusaha Ustaz Nur Muhammad Nizar bin Muhammad, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Mufti Negeri Melaka. Yang berbahagia Saudara Syamsul Debat selaku panel jemputan pada malam ini. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nasir bin Bakri, Pengerusi Surau Jumaat Ar-Raudah Taman Paya Rumput Perdana. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, ashabul fadilah, tuan-tuan pegawai syarak, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama melafazkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat kita berhimpun di Surau Jumaat Ar-Raudah pada malam ini untuk kita mengikuti program Bicara Mufti, anjuran Jabatan Mufti Negeri Melaka dengan kerjasama Surau Jumaat Ar-Raudah Taman Paya Rumput Perdana. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Melaka kerana telah memilih Surau Jumaat Ar-Raudah sebagai lokasi program Bicara Mufti pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, majlis juga mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin bin Bani, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka. Yang berbahagia Saudara Syamsul Debat dan seluruh hadirin bagi mengikuti program Bicara Mufti pada malam ini. Untuk makluman hadirin, program Bicara Mufti pada malam ini akan dipengerusikan oleh Al-Fadhil Ustaz Rosmanizam bin Rosdi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada tuan moderator kita, sukacita saya memaklumkan di luar sana terdapat kaunter promosi dan pertanyaan Pusat Zakat Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kemusykilan atau sebarang urusan zakat, bolehlah berurusan di kaunter promosi yang disediakan di bahagian luar surau. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pihak penganjur juga mohon beribu kemaafan kerana dimaklumkan pada malam ini yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Wira Mufti Kerajaan Negeri Melaka tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita pada malam ini kerana terpaksa menghadiri majlis memperingati peristiwa pengisytiharan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Melaka pada malam ini bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Rosmanizam bin Rosdi mengiringi kedua-dua ahli panel kita untuk menandatangani buku pelawat yang telah disediakan. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak kena kuat sikit lagi tengok orangnya sampai melimpah di luar sana. Saya wakil tuan rumah ni, kita jangan
malukan saudara Syamsul Depan. Dia datang dari Sumbar, dia tengok orang Melaka. Jawab salam lebih kuat sikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana wa an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Bakhtiar Ramli selaku pengacara majlis pada malam ini. Yang berbahagia Sahibul Fadilah Datuk Haji Rahimin bin Rani, Ahli Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Negeri Kedah, Negeri Melaka. Awal-awal pesasyo dah. Orang Kedah ni Kedah. Tak perasan dah 2 tahun di Melaka. Yang berbahagia Al-Fadhil Saudara Syamsul Depan selaku panel jemputan pada malam ini. Yang berbahagia Tuan Haji Nasir bin Bakri, pengurusi Surau Jumaat Ar-Rawdah Taman Paya Rumput Perdana, yang juga merangkap ketua ataupun tuan rumah pada malam ini. Khususnya yang berbahagia Tuan Pegawai Agama Jabatan Agama Islam Negeri Melaka, tuan-tuan pengurusi surau-surau Qaryah Paya Rumput, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid dan surau, pegawai-pegawai syarak, pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang hadir dari dalam Qaryah Paya Rumput maupun dari luar qaryah. Difahamkan ada yang datang dari Alor Gajah, Datuk dengan Saudara Syamsul Depan, Alor Gajah. Ada yang datang daripada Lendu, Kelebang, Kerupong. Dan rasanya sebagaimana siang tadi boleh dikatakan Melaka Jam dengan kehadiran ramai orang ke tempat-tempat yang free of charge. Maka pada malam ini rakyat Melaka membuktikan bukan siang tadi saja jam, insya-Allah malam ini juga jam yang dikatakan penuh di ruang legar Surau Ar-Rawdah Taman Paya Rumput Perdana. Dan juga begitu dalam masa yang sama juga kepada tuan-tuan puan-puan yang turut bersama dengan kita pada malam ini melalui mengikuti secara live program Bicara Mufti 2024 melalui saluran media sosial rasmi Facebook Surau Rawdah Taman Paya Rumput Perdana. Saya pun bagi link program malam ini kepada sanak saudara dan ahli keluarga saya di Kedah, supaya tengok macam mana semuka orang Melaka pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita pada malam ini dilimpahi rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala juga, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini seperti mana yang dijadualkan, diizinkan dan direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama dalam satu majlis ilmu, iaitu program Bicara Mufti 2024 yang dianjurkan secara bersama oleh Jabatan Mufti Negeri Melaka dengan kerjasama Surau Jumaat Ar-Rawdah Taman Paya Rumput Perdana. Dan alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, ada yang datang membawa ahli keluarga. Tak cukup anak pinak diheretnya cucu cicit, dan tak cukup ayah dan ibu dibawanya bersama ayah dan ibu mertua. Jadi kerana apa? Kerana dengan satu matlamat untuk mendapat keredaan dan kerahmatan Allah melalui majlis ilmu,
yang mana sama-sama kita akan mengikuti suatu perbincangan ilmu di bawah tajuk yang menarik dan penting dan mempunyai hubung kait secara langsung dengan kita, iaitu keluarga bahagia, titian ke syurga. InsyaAllah pada malam ini bagi mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut bersama dengan kita dua orang ahli panel yang berwibawa dan berkelayakan dalam bidang masing-masing, iaitu yang pertama Sahibul Fadilah Datuk Haji Rahimin bin Bani, iaitu ahli jawatan kuasa Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan seorang lagi ahli panel yang akan turut berkongsi ilmu dan fikiran yang tidak asing bagi kita. Salah seorang penceramah dan pendakwah terkenal. Kita tengok muka dia pun kita dah jelak. Kita tak dengar lagi dia batuk dan berdehem. Maka tidak lain dan juga bukan Al-Fadhil Saudara Syamsul Amri bin Ismail, atau kita lebih kenali dia sebagai Saudara Syamsul. Assalamualaikum. Khabar perjalanan okey? Okey, alhamdulillah. Baik, insyaAllah sewaktu saya diberi tugas sebagai moderator antara pesanan orang Melaka. Dia kata, Ustaz, nak jadi moderator ni orang Melaka dia suka kalau buka majlis dengan pantun. Saya pun tadi dekat sejam juga buat pantun. Nak bagi betul tak betul ni cerita lain, yang penting ada dulu pantun. Kiranya pihak ahli panel pun kena ada pantun. Tuan-tuan, saya mulakan program dengan pantun Bicara Mufti di Surau Ar-Rawdah, dihadiri jemaah bermuka manis dan ceria. Salam sudah, perkenalkan panel pun sudah. Kini tiba tirai forum dibuka. InsyaAllah, mari kita sama-sama mengikuti perbincangan dengan soalan yang pertama. Saya tujukan kepada Sahibul Fadilah Datuk Haji Rahimin. Datuk, cuti sekolah ni boleh dikatakan hampir setiap minggu penuh dengan kenduri kahwin. Sana sini, tak kira mana negeri ada kenduri kahwin, ataupun orang Melaka ni waktu saya sampai disebut kerja kahwin. Jadi bila kita tahu setiap orang yang berkahwin ini, apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita, pastinya dia mahu mengecapi ataupun membina keluarganya dengan mengundang dan menjemput kebahagiaan dalam rumah tangga yang dibina. Tetapi Datuk, bila sebut bahagia, bahagia ni dia satu perkara yang subjektif. Ada orang bila sebut keluarga bahagia, keluarga itu duduk di rumah yang besar. Betul lah, besar. Takut salah sebut lah. Ataupun rumah ataupun yang memiliki kereta mewah, ataupun dilimpahi dengan kemewahan duit ringgit. Jadi Datuk, sebagai pembuka perbincangan malam ini, boleh Datuk kongsikan bersama dengan kami hadirin di sini, iaitu apakah yang dimaksudkan sebuah keluarga yang bahagia yang boleh menjadi titian ke syurga. Jadi falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Ros Manizam bin Rosdi, sahabat saya Fadil Ustaz Syamsul Amri Ismail yang terkenal dengan Syamsul Debat, juara debat UKM dulu, pengurusi serta ahli jawatan kuasa Surau Rawdah, barisan pegawai kanan Jabatan Mufti Melaka, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya marilah kita melapaskan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dikumpulkan di Surau Ar-Rawdah ini dalam majlis forum bicara mufti yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Melaka. Tahniah dan sabas kepada yang terkuasa Surau Ar-Rawdah yang terpilih dalam majlis tahun 2024 ini, dan juga tahniah kepada kaki tangan warga kerja Jabatan Mufti di Melaka. Saya ni macam bidang terjun sebenarnya, nak menggantikan Sahabat Samaha Datuk Mufti
Dan bila saya sampai tadi, hebat sambutan di sini, memang layaklah surau Jumaat ini dipilih bagi program awal tahun 2024 dalam bicara bukti. Muslimin muslimat yang sekalian, sebenarnya pada malam ni saya nak bagi ruang penuh kepada samsul debat, sebab tuan-tuan datang ni fokus pada sahabat saya yang memang tidak asing lagi di Melaka ni. Dan saya hanya orang kata menambah sikit, pengalaman tak banyak, umur dah dekat-dekat 65. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh moderator kita, semua kita ini nak membina kebahagiaan. Dan bila saya tengok tema ataupun tajuk forum kita ini, keluarga bagi titian ke syurga, saya ingat yang datang semua orang muda nak kursus kahwin. Dan saya fokus gitu. Mungkin tambah ni nak mengadakan anak-anak muda yang akan mendirikan rumah tangga, tapi yang datang semua ni nampaknya dah bercucu atau nak pasang satu lagi, tak tahulah. Tapi balik kepada apa yang diutarakan oleh tuan moderator kita dengan ayat surah Ar-Rum yang menyebutkan, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya, bahawa Dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan juga hidup mesra, mawaddah warahmah, dan dijadikan di antara kamu, yang suami isteri tadi, pasangan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Muslimin muslimat yang sekalian, kita bersyukur kerana Allah menjadikan kita dalam keadaan yang cukup lengkap, cukup sempurna. Dan ayat yang selalu kita dengar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan kamu sebagai manusia yang dijadikan dalam keadaan sempurna, lengkap. Lengkap dari sudut jasmani kita, luaran kita, kaki tangan kita lengkap. Belum lagi kita melihat apa yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita lihat semuanya lengkap. Bukan itu saja, tetapi di luaran keperluan manusia juga, selain daripada makanan, alam sekitar yang cukup, kita juga dijadikan pasangan daripada jenis manusia sendiri. Tak dipilih yang haiwan, tak dipilih jin, tak dipilih daripada manusia tapi lelaki, tak. Dia lelaki dan perempuan. Sebab kita bermula daripada Adam alaihissalam, dan dipilihnya perempuan, wanita jadi pasangan kita. Sebab tu hari ini kita terkejut bila ada lelaki nak cari lelaki, sedangkan fitrah dijadikan kita pasangannya daripada jenis manusia, iaitu berlainan jantina, iaitu perempuan atau wanita, supaya timbul kasih sayang, kebahagiaan, supaya kita hidup dalam keadaan mawaddah warahmah. Sebagaimana Adam dijadikan bersendirian tinggal di surga, kemudian diciptakan Adam untuk dijadikan Hawa sebagai pasangannya. Hiduplah kedua-duanya dalam keadaan berkasih sayang, dan akhirnya hari ini kita menjadi anak cucu Adam alaihissalam yang meneruskan kesinambungan hidup berumah tangga untuk mengembangbiakkan keturunan manusia yang Nabi cukup berbangga dengan umatnya yang ramai. Namun dalam keadaan kita yang ramai ini, maka nilai kebahagiaan tadilah nilai ketakwaan. Apapun nak dibincangkan soal kebahagiaan, rumah yang besar, isteri yang besar, harta yang banyak, semuanya tadi berasaskan pada takwa. Karena itu kita selalu mendengar kullukum li Adam wa Adam min turab. Sebab kamu semua daripada Adam daripada tanah. Tidak ada kemuliaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab illa bittaqwa. Maka dari sinilah saya meluaskan lagi
Bila nak sentuh kebahagiaan ini, benda yang subjektif, benda yang masing-masing. Orang yang tinggal di kampung mungkin dia lebih bahagia daripada orang yang tinggal di bandar. Orang yang tinggal di kampung juga mungkin lebih tenang daripada orang yang tinggal di rumah-rumah yang lebih besar. Justru itu, kalau kita nak nilai kebahagiaan itu semata-mata berdasarkan nilai harta yang dimiliki oleh seorang, itu tidak menepati. Lantaran itu, yang paling penting kita sebagai manusia mestilah menjadikan asas takwa tadi. Kerana kita selalu disebutkan hari yang tidak berguna akan harta dan juga anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menemui Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang bahagia, hati yang tenang, iaitu iman. Lantaran itu, sebagaimana saya sebutkan tadi, saya nak bagi ruang pada sahabat saya lah, yang selalu saya dengar dekat Relu Melaka. Selalu diulang-ulang soal Samsul ni kat Melaka ni. Memang boleh katakan sebulan sekali tak miss, mesti ada saya dengar dekat Permata Hati. Memang dekat di hati lah. Dan bila nak bicara soal kebahagiaan di rumah tangga, memang kita fokus tu biasa dekat kursus perkahwinan. Tapi saya tengok ramai ibu-ibu kita yang sedang mencari menantu mungkin. Ayah-ayah kita yang mungkin cari calon-calon menantu. Saya nak bina kebahagiaan tadi. Sebab tuan-tuan, zaman tuan-tuan berkahwin tahun 70-an, tak ada kursus perkahwinan. Bagaimana nak bentuk keluarga kita tak tahu. Zaman saya pun tak ada kursus perkahwinan. Jadi kita belajar dengan pengalaman. Tetapi hari ini untung kita, dalam perut perdana pun kita didedahkan dengan bagaimana nak bentuk keluarga bahagia untuk meniti syurga. Itu yang diungkapkan baiti jannati, rumahku syurga. Jadi bagi mereka yang nak berkahwin, jangan lupa untuk menghadiri kursus-kursus berterusan. Sebab hari ini orang cari kebahagiaan hanya datang kursus untuk sijil, lepas tu dia tak hayati tentang kurikulum yang ada dalam kursus perkahwinan. Sebab itulah dalam bicarakan soal kebahagiaan memang benda yang subjektif. Saya, pendedahan saya dengan cara yang lain, mungkin sahabat saya dengan pengalaman dia lagi hebat. Maka itu sajalah untuk round pertama ni, Ustaz Ros. Kita bagi peluang kepada sahabat saya lah untuk meneruskan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak pada Datuk atas kupasan yang mudah. Secara asasnya bahagia patut dibina, tampaknya ialah takwa. Soal miskin kaya, soal kereta kecil ataupun kereta besar, soal isteri yang ataupun suami yang handsome, suami yang biasa-biasa, isteri cantik, isteri biasa-biasa, itu bukan persoalan utama dalam membina kebahagiaan. Kerana kadang-kadang tuan-tuan kita pergi makan kenduri pun, kadang kita tengok suaminya handsome, isterinya biasa, maka kita hairan, kenapa macam mana suami yang handsome boleh pilih isteri yang biasa? Kerana boleh jadi suami yang handsome itu dia tidak melihat pada rupa paras semata-mata, dia melihat kepada ketakwaan, melihat kepada akhlak. Begitu juga kadang-kadang kita tengok isteri ataupun pengantin perempuan yang cantik, suaminya nampak biasa dari sudut fizikal, tapi apa yang dapat Datuk jelaskan, apabila takwa itu dibina dan dimasak dalam rumah tangga, apa juga keadaan kehidupan selepas itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu menjadi titian ke syurga. Baik, saya nak beralih kepada saudara Syamsul depan. Bila Datuk sebut tadi, bila sampai dengan tajuk ini menampakkan, ingatkan para pemuda-pemudi ataupun calon-calon khusus perkahwinan dan sebagainya. Tetapi hakikatnya saya yakin dan percaya jemaah yang datang ini mereka nak mendengar kupasan, iaitu sebagai suatu perkara dibawa balik untuk dibawa pesan kepada anak-anak bujang mereka. Macam mana kamu nak cari pasangan hidup, apakah persediaan diri yang perlu kamu lakukan sebelum dibina mahligai rumah tangga. Maka soalan itulah yang saya nak tanya, kerana dalam usaha membina keluarga yang bahagia yang menjadi titian ke syurga, ia bermula dengan pembinaan diri yang berakhlak. Dan begitu juga cara mencari pasangan. Justru
kepada saudara Syamsul Depan, boleh kongsikan bersama dengan kami apakah yang perlu dilakukan oleh setiap individu Muslim apabila ataupun sebelum mereka mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Tak kira individu itu lelaki atau perempuan, apakah persediaan yang perlu dia lakukan sebelum dia mengambil keputusan untuk berkahwin, untuk membina keluarga. Falyatafaddal mashkura. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun wa karihal musyrikun wa law karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dan segala alam. Salam salam ke atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan moderator kita, yaitu kepada Ustaz Rosman Zam Rusdi selaku pengulas acara pada malam ini. Begitu juga Tuan Ibu Sahabat Fadilah Datuk Haji Rahim Bani Jatuh Kuasa Bani Fatwa di Melaka, Wang Kuwait, Wang Melaka Fatwa. Dah jawab Syamsul Depan nak cakap apa boleh. Kalau boleh saya nak jawab tu sama seperti di atas. Sama apa jawapan tadi boleh pakai. Jawapan Datuk tadi sama je soalan. Dia nampak soalannya macam panjang sikit dia jawab tu tanya baru punya menggulai. Tapi itulah dia kan. Jadi kalau kata orang yalah kan, makan sikit buat Pinang tidak, Pinang ada di Kota Melaka. Makan sikit buat yang tidak, takkan ada budi dengan bahasa. Dan kata adat banyak jasad Kemudian dia tetapi bukan Buku pendek banyak diletakkan. Memang takkan faham kalau tak diwarungkan. Dah tuan moderator bagi pantun kalau nak jawab kan. Dan kata orang dengan sifat keluarga dan kasih sayang serius kata sebagai kujung kan. Adat dia jaga begitu bilang silat seketul bilang semua. Dalam rumah tangga memang kena bincang banyak lebar. Dia proses berterusan. Memang biasa kita menyangkakan sepatutnya ceramah keluarga bahagia titian ke syurga ni patut orang mulia. Tapi ramai malam ni datang beliau dengan yang tak berapa belia ni beliau kan. Sebab ada juga saya dengar itu dari saya kesopan ada satu rumah penjagaan orang tua, rumah ibu saya. Semua dah uzur tu, ni mata juga. Tapi ada datang seorang lelaki datang nak cari jodoh sini. Make up semua tua tu, orang tu datang. Iya zaman kita dulu ni kalau beli nampak ni kita dulu datang. Sebab dia nak cari teman hidup dia. Tak kira walaupun muda walaupun tua. Sebab cabaran dalam rumah tangga setakat kita untuk saya tengokkan belum pernah lagi orang berdua tak kahwin. Yang kita ramai kita tengok orang yang settle dia ni nak kahwin. Itu ramai. Abang ni kita tak tahu ni kahwin saya tak tahu ada family semua. Itu ramai. Tapi bila dah kahwin kita tak cara baik okey. Ya. Itu yang ramai. Alhamdulillah semua betul lepas kahwin. Jangan dulu tengok sambil mau kan. Sebab rumah tangga ni sebenarnya satu proses. Berbanyak berterusan. Perjuangan. Kalau caranya sebab kalau cara tengok dalam hubungan bila bernikah sahaja, kalau kita tengok dia merupakan satu ibadah terpanjang dalam hidup kita sebenarnya. Dan bila nak mencapai kesempurnaan ibadah, nak jadi titian ke syurga, 4 perkara yang kita kena tengok. Pertama, mestilah dengan ilmu. Kalau nak kahwin dengan ilmu itu sebab berforum, berceramah, macam-macam. Kadang-kadang khusus kahwin tu, kalau tengok di Brunei yang saya tahu kan, di Brunei khusus kahwin tak ada 2 hari. Khusus kahwin di Brunei 2 minggu ke 3 minggu kan. Sebab apa? Kau betul ajar dia cara semayang balik Solo, ajar dia mengaji, ajar dia balik cara pengurusan keuangan. Kalau baiklah macam tu. Makin zaman membahagia Datuk, zaman mak ayah dulu tak ada khusus kahwin. Alhamdulillah malah okey. Ni makin khusus kahwin pun dia capek dah jalan. Tu belum kita lagi bagi kawasan buat khusus kahwin perdana.
Adalah pagi berapa jam, lepas itu potong lepas saja lah. Apa tak lagi? Ya, jadi contoh lah. Jadi yang saya nampak juga. Jadi mana kata kalau kita tengok apa yang Nabi ajar itu, tengok balik ilmu yang kedua dari segi niat kita kahwin, usaha mencapai kesulitan ibadah, niat usaha. Terus yang maghrib tak mau, dari segi kita niat mandi makan apa semuanya mesti betul niatnya. Betul nak nikah betul niatnya. Susah nak jumpa orang yang kahwin ni. Bila imam tanya nak nikah, ni nak tanya pasal apa nak kahwin ni? Memang bising. Apa sebab nak kahwin ni? Umur dah berapa pula bila nak kahwin ni? Kawan punya nak mau kahwin lah. Susah nak jumpa bila imam tanya kau kamu nak kahwin? InsyaAllah imam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah. Biasanya jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki dah kahwin. Sebab itu bila baca itu apa yang tak tolak kan. Yang ketiga, mestilah ada perubahan pada tidak takut dan berani. Patutnya bila dia belajar bikin lebih baik. Itu sebabnya kalau kita tengok orang yang sebelum kahwin mungkin tahu pakai, bila kahwin lagi balik pakai. Dan bila tak kesuruh, tak kesuruh. Daripada dia selama ni tak tanggungjawab hal dia, dia ambil tanggungjawab, ambil concern, nampak kawan aku kata concern, ambil proyek dengan isteri dia, ambil proyek dengan mak mentua mak dia, ambil proyek dengan keluarga dia. Dulu dia bagi, dia tak tahu, tak boleh kan, tapi bila dah kahwin, datang rasa tanggungjawab. Sebab isteri dia kata, bagus sekali yang bagus, abang tak ada tu. Jadi kena ada perubahan. Dan begitu juga yang keempat, keempatnya adalah perlu ikhlas dalam melaksanakan satu ibadah. Jadi kalau kita apa Nabi ajar itu, macam mana dalam hari Nabi beritahu dalam bab contoh seorang wanita itu dinikahi disebabkan oleh 4 perkara. Kita tahu kerana harta, kerana keturunan, kerana rupa parasnya, dan juga kerana agamanya. Dan Nabi pesan, marilah kamu merebut yang mempunyai agama, kerana itu adalah pilihan terbaik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita tengok di zaman lihat, kita tidak besar terus kan. Terus wanita sebut tadi, dia kata muka bini lawa, lelaki handsome, bini muka riba, ada satu muka bini lawa, tu cerita gitu, apa tu bini lelaki muka mengayau, mengayau atau pahala, sebab kena faham satu tahu ini Allah jadikan mantu itu tak sama. Jadi di zaman ini penting cantik, handsome dan betul. Kita nampak awak tapi dia bilang betul sebab dia memang mama kita jalan kawan. Yang seorang tu dia suka yang mancung, bukan semua orang yang mama yang mancung. Tapi orang yang mama yang gigi mancung. Penompan gigi suku betul macam dari mama yang seorang tu mama gigi dada. Dia macam tu sebab bayangkan dia pada rahmat bagi tinggi jalan penuh. Kita tak tahu. Itu sebab Allah jadikan berbeza-beza. Kita bisalah dicantikkan. Kalau tengok kita dah sebab nak mengajar tu bukan seribu. Hari pertama lagi orang dulu lah sehingga saya tengok tambah pelamin orang dulu kan. Yang nanti perempuan tu saya bertirai itu pengaruh ibu kan. Bertirai yang kuat tak nampak. Jadi dulu cantik tu punya tak nampak. Cuma muka. Malam pertama nak masuk dalam bilik, dia simbang air macam tu kau benar. Malam pertama, kalau malam pertama dah tak boleh tengok macam mana. Sekarang konon dia tengok cantik, sebab supaya kita tengok daripada nak marah tak jadi, maka yalah okey lah, itu kan cantikan. Kedua tengok lihat sabiha, tengok keturunannya. Mana keturunan yang baik-baik? Kan keturunan yang baik-baik dia cari ayah budak pengantin, budak perempuan ni, ayah yang kedua apa? Ayah salah seorang kali dia tak berkesuman di fatwa ni aku. Contoh ketua Rahim bin Bani yang dibuat satu dalam macam tu kan. Omah yang budak sazah dulu kok abang kan Hafiz kan, muka besar Hafiz adik-beradik semua hafaz Quran tu. Ada tengok keturunan ni. Bukan mana keturunan ni, mana yang tak elok tu tolak habis, tak semestinya. Tetapi maksudnya dia tahu ke mana dia nak memeluk apa-apa. Yang kedua, yang ketiga tengok dari segi harta benda dia. Bukan kata nak mau jaga harta tu, kalau kaya dia macam mana, kalau ni macam mana. Bukan tu ambil kesempatan, tak. Nabi
dia dah tengok semua ni juga. Oh dia ni kukuh ni boleh nak jaga aku. Jadi walaupun tak kukuh tapi dia kerja, insyaAllah dia boleh nak jaga aku. Kalau yang lelaki lah, boleh ni kaya ni tapi aku kerja usaha lebar ni supaya dia tahu aku boleh jaga dia. Macam tu. Dan begitu juga di tempat agama. Kalau tak tahu semua pun, paling tidak tengok agama. Sebab kalau dah ada agama, hukum tak lama boleh jelas. Boleh jelas. Balan macam cobek, tengok kau pun keluar kata dia macam tu balan. Balan dia luar. Daripada dulu balan, makinan, mentally, secara handsome. Dari segi harta, duit tak ada dulu kahwin, tapi berkat Allah murahkan rezeki. Tentu. Dan begitu juga dari segi daripada aspek keturunan mungkin tak baik, tapi sebabkan tingkatkan ketaatan Allah dan Rasul dapat melahirkan generasi yang baik-baik. Dulu dia ni kodok bonzer kat malam, minum arak, judi babul tak boleh. Tapi bila dia dah tahu dia kahwin dengan perempuan yang baik, kemudian dia betul bagai baik anak semua hafal dekat. Itu sebabnya antara itu sebabnya agama itu yang salah. Dan begitu juga Nabi juga sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, apabila datang kepada kamu pemina yang kau puasai dengan agama dan kelakuannya, agama yang disebut. Kalau yang datang pemina untuk kamu puasai dengan agama dan juga kelakuannya, maka kawinkanlah dia. Jika tidak kamu lakukan, maka akan berlakulah fitnah atas muka bumi dan kerosakan yang berpanjangan. Nabi dah pesanlah bab agama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan saya nak share, nak bina rumah tangga hari ini. Disebutkan tadi tentang akhlak. Akhlak itu soalan tadi. Sebenarnya 3 cabaran pembinaan rumah tangga abad ini. Saya bentakkan paper di setiap perak. Ada 3 cabaran yang paling besar sekarang. Nombor 1, tak mampu. Tak mampu kahwin tapi nak kahwin. Boleh. Tapi kalau agama lagi kita ambil pertimbangan, ada orang nak buat orang sebuah Jumaat Ar-Ramadan, dia suruh apa? Senyalah. Kalau dah awak ni jodoh anak saya terima lah. Saya tahu awak tak mampu, tapi di segi agama awak setengah boleh menjaga anak saya. Maka mudah-mudahan kamu boleh jaga dan bimbing anak saya baik-baik dengan ini. Memadanilah mas kahwin tu antara awak bagilah senaskah Al-Quran. Tentu sebab dia tu agama paling tidak. Tapi hari ini yang anak laku tu dah tak mampu dimampukan dengan personal loan. Personal loan tu pula pinjaman ni bukan pinjaman yang batu syariah, pinjaman dengan interest, dengan duit yang bercampur kepada yang Nabi dah pesan. Segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan dari sekarang, tapi kita gunakan itu bond ni asas bina rumah tangga dengan duit yang bercampur dengan riba. Macam mana tak masalah, macam tu cakap. Jadi tak mampu, bercara tak mampu. Hari ini dah tak mampu, menyusahkan pula mak ayah. Dah nak mak ayah kuih nak mengumpulkan pencen PSP tu. Dia orang Allah takkan Allah tak boleh share. Saya nak kahwin ni, yang sabar kau pula jadi susah. Kita cakap dia usaha sendiri cari kalau nak kahwin, ikhtiar. Betul, cari jalan. Tapi kalau betul paling tidak agama itu pertama. Yang kedua tak layak kahwin. Sebab apa? Dari segi ilmu agama pun tak ada. Apa pun tak penting. Sebab saya satu besar, kalau yang nak berkahwin silat budaya, kadang-kadang kalau dia tak normal macam itu, hidung pesek tanah, hidung kepek, malu tu. Dia normal yang itu selera kan, normal yang hidung ni panjang, ada normal yang putih, ada putih-putih, Mak Saleh, Afrika, New Zealand. Dia normal yang itu tak main kan. Habis orang putih pun pakai melakon ni motor. Apa motor? Kan? Tak ada nak orang putih ni. Tetapi satu pesan saya kata, boleh dengan satu syarat. Bagi boleh. Kita tak cakap lagi, kita larang lagi, dia lagi. Jadi nak kahwin dengan satu syarat. Apa bagi syarat? Suruh budak tu belajar agama dulu dalam 5 bulan belajar agama. Bagi syarat.
ustaz tertentu, ustaz Usman Nizam yang ustaz sungguh dihadapkan sampai supaya kita tanah dia masuk Islam hanya sebab nak kahwin. Banyak orang masalah sebenarnya bila kahwin bergaduh kan. So semayang orang, you yang suara Islam saya nak suruh semayang lah. Kamu orang dah bergaduh. Itu cerita lelaki kahwin dengan perempuan tu tak dawa. Perempuan tu model stimulus contohnya kan. Pramugari kahwin kau nak ajar ni kahwin so pandai lah banyak sampai sudah ajar. Banyak yang jumpa yang masuk Islam pun tak lagi tahan daripada dalam Islam. Sebab itu letakkan cara belajar agama. Jadi kalau kata tak tu apa Doktor Isalina Yusuf dia kata apa, orang yang paling bagan pun tak layak kahwin. Menyempak ini nampak ada tanya balik lelaki yang kamu tu yang tak boleh kawal kemarahan kamu tu cek balik adakah layak sebab kita beri suami. Anak dia yang tinggi yang bagan dengan lelaki mahal, belum mereka tak tahu mahal. Maka ni tu kan, maka ni dia satu ayat dia selalu cakap mulut dia jahat, hati baik kerana kalau hati baik, mulut pun baik cakap. Iya, tu sebab kuasa talak tu Allah Ta'ala bagi kat lelaki. Sebab banyak fikir bagi dia umat cerai hantar kau cerai. Bagaimana cerai cerai sebelum maghrib dah bersuara Pak Haji 3 kali lebih cerai tadi ni. Maksudnya tu sebab kita tengok pandai bagat tak kawan ini kedua. Dan cabaran yang ketiga hari ini ketiga syurga, yang ketiga adalah ikhtiar. Ini minta maaf terlalu banyak itu tak jaga ikhtiar sebelum kahwin. Tidak jaga baru kahwin dah check-in lagi. Yang lelaki masalahnya bukan check-in dengan tunangan, dia dah pernah check-in dengan perempuan lain sebelum ini. Yang perempuan ni pernah check-in dengan lelaki lain sebelum ini, pernah buat tak selama dengan orang lain. Tapi orang tu air dia tak boleh nak cerita dia kahwin. Tapi hari ini dunia tak bersepadan dasar lagi terbuka, maklumat tu tiba-tiba sampai. Saya baru ada seorang Allah suami telefon mesej dari dia kata seorang tu saya nak buat setelah 10-15 tahun berkahwin, 18 tahun kahwin, baru dapat tahu yang isteri dia pernah terlanjur dengan lelaki lain. Dia tak tahu lebih apa, dia tersekat di dalam bersama dengan isteri dia, pegang isteri dia terbayar dengan lelaki lain. Macam mana? Itu cerita tadi. Lelaki saya tanya kan, saya tanya macam mana, dia jumpa saya tanya isteri dia macam mana. Dia jaga anak baik, dia jaga anak, dia jaga saya pun baik. Ini nangis dari situ. Baru ni bilangnya Ustaz Bishir, Dato' Bishir, saya boleh ada share satu cerita macam tu, terlanjur. Tapi yang kita lanjut sama itu, kalau kita kahwin tak masalah kahwin, terlanjur lagi. Ini semua kahwin banyak berlaku. Jumpa gambar-gambar lama, kawan-kawan share gambar-gambar perempuan itu dengan kawannya. Wah ni jadi apa kelamaan. Itu saya tanya macam mana setelah beberapa minggu saya jumpa dia balik, saya dah ambil keputusan saya maafkan isteri saya. Saya bilang, saya pegang dengan isteri saya cakap dengan dia, abang minta maaf kerana abang lambat selamatkan isteri abang. Saya kata tu. Tapi teman-teman semua, dalam 50 pasangan saya isteri, daripada 50 pasangan, seorang dia cakap yang lain semua coba-coba. Itu sebabnya mustahak daripada awal jaga hubungan. Itu sebabnya orang tua dulu marah anak-anak kita kan. Kita dulu adalah teman dulu itu adalah taman saya. Mula lagi boleh datuk pun pukul 5 baru start diri. Pukul 12 dan negara. Kalau kita buka pukul 3 buka diri. Nampak jam yang berada kita tak ada. Dan dulu jangan baik memang memang mampu yang lalu. Kita kan bila sebelum azan kan ada ayat Quran pasal dulu kan, gaji lah, bawa lagi balik.
Daripada gelangan tamu daripada padang bola lagi takut azan ni. Sebab bila azan otomatik arwah abah kunci pintu, kau tak boleh masuk pintu depan. Kalian ayat itu belakang. Masuk tapi ada cukai, zat dari cukai. Dulu sekarang relax, Allah ayah sama. Nama kita tak boleh lagi. Biasanya macam tu. Kalau dapat singa mereka tak ada rasa. Itulah maksud dari sebenarnya pada ketua tu. Hari ini cabaran dia. Jadi anak banding dengan siapa, anak keluar dengan siapa, kena jaga daripada awal. Itu waktu dulu tu jaga lampu sekadar, tak susah jaga anak solat sebab ini dari situ ni. Boleh pula bertunang, amak aku cakap apa? Nengok apa sikit, peluk. Tak pergi dengan apa? Tak apa jadi berdoa dia. Betul lah. Tak boleh jaga berdoa. Biar anak kita malah kita sayang. Tak kok. Tapi besok boleh kahwin faham kenapa ayahnya kahwin. Saya baru faham kenapa mak abah suruh ngaji. Kalau apa nak jadi kapi, kalau dulu lemah mesti ngaji. Lu kapi hukum. Lu kan biasa masalah baru. Dulu kan ngaji kadang berdasarkan berdasarkan mari kita ngaji bersama kadang-kadang itu semua dengan kata ibu bersama semua ada bunyi ada ulang kali kami dapat pasti mendapat lagi tempat di sini boleh gigi salah dari tidak akan cakap ini tapi memang jagolah daripada awal. Jadi akhirnya apa mula yang paling baik berbalik kepada agama. Sebab akhirnya nanti yang akan menanggung kesannya akibatnya adalah kita di masa depan. Allahuakbar. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak. Selesai singa yang pertama. Alhamdulillah boleh dapat kita lihat daripada apa yang dikongsikan oleh saudara Syamsul Depan, sebahagian realiti yang berlaku pada masyarakat, dan dapat saya sedikit empat perkara untuk kesediaan perlindungan pada anak-anak kita yang masih bujang akan berkahwin, untuk betulkan niat sentiasa upgrade ilmu, belajar dan berhenti dan mahdi dan lahdi dan pada bayat dan lahat dan berhenti buat menambahkan diri bagaimana yang saya sebutkan tadi, jaga diri, jaga akhlak dan sebagainya. Baik, khususnya kita masuk ke pusingan dua kepada Sahibul Fadlilah Fadlilah ini. Kalau kita tengok realiti hari ini, satu perkara yang menakutkan, kerana ada mereka yang berkahwin memilih untuk mencuba. Maksudnya apalah kita kahwin, kita try tengok, kalau boleh hidup lama-lama lah, kalau tak lama kita berpisah lah. Bukankah perceraian itu satu jalan untuk kita lepas diri pada perkahwinan, dan benda itu dah semakin berjangkit, semakin dahsyat dalam masyarakat kita. Sedangkan Datuk, kalau kita lihat kepada ayat yang Datuk bacakan tadi dalam surah Al-Rum, surah yang ke-30, ayat yang ke-21, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut sebahagian daripada antara sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan lelaki, kemudian diciptakan pasangan yang perempuan untuk suatu perhubungan perkahwinan, kerana bila berkahwin akan dilimpahi tentang tiga perkara: sakinah, ketenangan, mawaddah dan warahmah, cinta dan kasih sayang. Boleh tak Datuk kongsikan bersama kami bagaimana ataupun apakah tip yang perlu diberi ataupun dipesan kepada suami isteri selepas mendirikan rumah tangga? Tadi saudara Syamsul sebut persediaan sebelum mendirikan rumah tangga. Ini selepas mendirikan rumah tangga, agar mereka bukan cuba-cuba nak hidup sesuai kata okey kata, kalau tak okey kita cerai, kerana Allah bagi jaminan tentang
sakinah, mawaddah dan rahmah ini. Kerana kita tidak mahu datuk sampai satu masa sebagaimana yang dilaporkan oleh rakan-rakan di Mahkamah Syariah, permohonan perceraian mudah dilakukan oleh suami atau isteri dengan alasan tiada persefahaman. Sedangkan yang kita harapkan dari perkahwinan ialah sakinah, mawaddah, warahmah. Boleh datuk percayakan apakah dan yang perlu dilakukan oleh suami isteri agar sakinah, mawaddah dan rahmah ini terus menghiasi keluarga, seterusnya dapat membentuk keluarga yang bahagia sebagai didian kesyukuran. Ibu silakan. Terima kasih Ustaz Osman Nizam dan juga panel Ustaz Samsul Debat. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa khabar semua? Nampaknya terpegun dengan hujah-hujah daripada Ustaz Samsul tadi lah. Ya. Sebab tu saya awal-awal beritahu kita bagi ruang yang luas kepada Ustaz Samsul lah. Jadi sebenarnya bila sebut sakinah, ketenangan, itu tujuan nak berkahwin. Selagi itu belum kahwin kita gelisah, sembahyang pun tak tenang, bekerja pun tak tenang. Sebab tu dengan perkahwinan matlamat ialah untuk mencari sesuatu ketenangan. Nabi Adam sendiri pun ketika tak ada isteri, dia gelisah juga, duduk seorang-seorang dalam syurga. Akhirnya diberikan teman isterinya. Dan sakinah itu kita kena bentuk. Setelah kita diijab kabulkan, maka masing-masing ada tanggungjawab. Tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Dan tanggungjawab suami isteri ini tak jumpa dekat mana-mana pasar raya. Tak akan jumpa dekat Jasco ke, Tesco ke, 10 tanggungjawab suami isteri tadi. Dia ada dalam diri kita masing-masing melalui program macam inilah, usul perkahwinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang tanggungjawab kepimpinan. Seorang suami pemimpin pada isteri dan anak-anak. Itu juga sebaliknya lah. Isteri ada tanggungjawab kepada anak-anak, harta suami dan seterusnya. Jadi antara yang disebutkan tadi tentang tanggungjawab kita ialah memimpin diri kita dan juga pasangan kita ke jalan yang sebenarnya mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkahwinan tadi untuk menyelamatkan diri kita daripada melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang disebutkan tadi. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Hampir pun tak boleh. Dulu saya kerja bagai penguasa. Jadi apabila Samsul sentuh cerita pasal merenda-renda ni, check-in ni memang tu bidang kita dulu. Dan ini berlaku. Apatah lagi dalam suasana dunia yang masih lagi yang semakin mencabar dalam dunia teknologi. Antara itu, untuk membina sakinah tadi mesti ada persefahaman antara pasangan suami isteri yang telah diijab kabulkan. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, pasangan telah lebih mesra sebelum perkahwinan. Sebelum diijab kabulkan, mereka telah pun bertaaruf lebih panjang. Duduk di pantai Kelebang tu borak berjam-jam sambil bincang, ambil segegang pasir buang ke laut. Tanya lagi, ta'aruf lagi, tanya, ambil segegang buang. Dalam dibuang-buang pun dah selori dibuang ke laut. Orang seduk pasir ke darat, dibuang ke laut. Yang duduk kat hutan rekreasi tu Aikro, dia nyana kat pokok, borak sampai kuping kulit pokok, sampai pokok tu bogil lagi. Habis kulit. Sebab berbual banyak. Pergi zoo macam tu juga. Dia tengok ada kawan-kawan tu dalam pasangan zoo tu mengawal dia pun. Ini berlaku. Sebab tu bila kita tanya dalam kes-kes kongkosan, memang tak dapat dinafikan. Ramai remaja-remaja kita terlepas, maknanya gagal mengawal nafsunya.
sehingga berlakulah perbuatan-perbuatan zina. Dan lahirlah anak-anak yang di luar, yang dikatakan tidak satarak. Nikah 6 bulan lahir, nikah 7 bulan lahir, nikah 8 bulan lahir. Kesannya bila nak didaftarkan tak boleh, nak diberikan. Maka ada mak bapak yang marah. Ini cucu saya tanggung dosa. Oh, sedangkan kita peraturan dia. Untuk daftarkan anak yang satarak ada kaedah dia, ada fatwa dia. Tapi kalau dia dah nikah dalam keadaan dia dah telah hamil, telah mengandung, jadi itu masalah. Kemudian balik kepada soal mawaddah warahmah, kasih sayang. Memang disebutkan tadi sebelum kahwin tadi memang dia meronda cukup lama, tak kira siang, tak kira malam. Kalau kita ronda tu banyak kita baru rosak. Tuan-tuan yang kat taman ni kadang-kadang kita jadi waspada juga. Kalau ada kereta rosak, kita baru cantik kereta tu. Azia. Tapi bila kita pergi tak nampak. Yang penguasa atau puling, rukun tangga ketuk yang ketuk cermin isu dah berkabus, tak nampak. Itu yang tutup muka tu. Dia ingat sok khabar apa suruh dalam ni. Dalam kereta. Sebab apa? Dia berkomunikasi sebelum berkahwin. Tapi dah kahwin tuan-tuan, tak ada komunikasi. Habis dah. Dia berkomunikasi dengan handphone lah masing-masing, dengan pasangan grup dia, WhatsApp. Tetapi pasangan suami isteri tidak ada yang dikatakan mawaddah warahmah, tidak ada komunikasi secara berkesan dengan pasangan. Si suami dengan gaya dia, si isteri dengan gaya dia. Apatah lagi dengan dah ada anak 1, 2, 3. Jadi untuk minum mawaddah warahmah ini perlu kepada tadilah kecintaan yang sungguh-sungguh. Kahwinnya tadi kerana lillahi ta'ala, kerana cinta dan sayang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita yang dikatakan halawatul iman. Pertama, kita mencintai Allah dan Rasul, mengatasi segala-galanya, itu yang pertama. Yang kedua, mencintai seseorang tadi kerana Allah, bukan kerana sayang suami kerana Allah, sayang isteri kerana Allah, sayang anak kerana Allah, sayang menantu kerana Allah. Itu. Kalau itu diterapkan, insya-Allah kita akan merasai kemanisan halawatul iman. Yang ketiga, benci kepada kekufuran sebagaimana dicepatkan ke dalam api neraka. Jadi perkara-perkara ini penting untuk membina sakinah, mawaddah warahmah. Ini tuan-tuan dan sekalian, bagaimana kita nak tenang kalau pasangan kita, anak-anak kita mungkin terjebak dengan masalah media sosial yang hari ini rancak. Masing-masing mempamerkan kegiatan-kegiatan dia. Malah sebelum kahwin pun banyak kes penguasaan kita dapat maklumat daripada ada pasangan telefon, Ustaz, saya dapat aduan, tolong pergi hotel ni. Kenapa? Ada maklumat. Macam mana tahu? Sahabat saya tengok dalam Instagram. Siapa tu? Tunang saya. Dia check ini orang lain, dia kongsi dekat Instagram. Jadi aduan tu sampai begitu. Betul. Itu cerdinya sekarang. Dia berkongsi, sedangkan itu maksiat, mungkar. Begitu juga dalam suasana hari ini. Bila perkahwinan yang tadi tidak tenang, tidak menghasilkan kasih sayang, berlaku perceraian. Tak cukup di situ, berlaku perebutan anak. Saya dapat aduan, Ustaz tolong pergi hotel ni, sebab bekas isi saya bawa pasangan. Macam tahu zaman canggih sekarang dipasang alat. Alat dekat pampers anak dia. Dapat tahu di mana lokasi bekas isi dia. Benda-benda. Jadi inilah antara perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian supaya anak-anak kita yang akan berkahwin, anak-anak kita yang telah pun berumah tangga tapi di peringkat awal perkahwinan, kita betulkan balik supaya mereka memahami konsep sakinah, keterangan tadi. Bukan tenang dan sebab harta, bukan sebab cantik akan pudar, harta juga akan kurang. Tetapi dengan balik ke soal asas takwa, soal iman,
supaya mereka, orang kata kalau senang sama-sama senang, kalau susah sama-sama susah. Dalam konteks kita suami isteri pun, untuk bina ketenangan, mawaddah dan warahmah ni balik kepada hadis yang Nabi sebutkan, al-muslim man salim muslimun min lisani wa yadi. Kata Rasulullah SAW, orang muslim yang baiklah orang yang menyelamatkan orang lain daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Jadi bila suami isteri dia tak jaga lidah dia, tak jaga tangan dia, maka pasangan dia tadi akan mendatangkan kemudaratan. Bukan saja orang lain, bukan saja isteri, melibatkan orang lain. Justru itu untuk membina ketenangan bagi pasangan dan juga diri kita sendirilah. Kadang kita ada menantu, kita sebagai bapa, suatu kita nak lihat pasangan anak kita tadi bahagia, tenang. Tapi bila dia balik, dia datang, dia diam, tak bercakap. Kemungkinan ada suatu perkara yang perlu ditegur, diberikan santunan oleh kita sebagai bapa, sebagai mentua, supaya anak-anak dia yang mereka awal umur perkahwinan tadi dapat diselamatkan. Dan jangan sampai generasi anak-anak kita ini sekali itulah jumpa imam, Ustaz, masa nak nikah, lepas tu tak jumpa imam. Sebelum nikah pun tak jumpa imam, dia tak singgah masjid pun. Hari ni orang datang ke Melaka, ya Allah, jam, tak cukup tempat. Orang Melaka lah kata free, sebab free. Saya kata Masjid Surau selama ni free. Masjid Surau selama ni free pun tak ada yang datang, kecuali nak roda penuh. Jadi nak menggambarkan bahawa kita perlu membina kepada suatu semangat daya juang kita, supaya anak-anak kita tadi dapat meneruskan pembentukan rumah tangga yang sebenarnya, yang akan melahirkan zuriat. Sebab tujuan perkahwinan tadi nak melahirkan zuriat. Ada pasangan yang kata saya tak nak beranak tu, dia marah, dia beritahu suami dia, bang saya tak nak beranak tu, ambil tempoh dia. Ini juga menyebabkan tidak ada ketenangan pada suami, tidak ada rasa kasih sayang, mawaddah oleh suami. Sebab apa? Dah ada pula syarat oleh isteri. Ada juga yang berlaku mengadu, Ustaz, sejak saya kahwin Ustaz, sekali saja saya dibawa balik ke rumah mertua, tak pernah dibawa balik. Ini ada juga. Jadi bagaimana nak melahirkan ketenangan kalau begitu? Kerana diasingkan, sedangkan bila berkahwin bukan antara A dengan B saja, tetapi dia ada hubungan dengan mertua, ipar ibu dia, ada saudara mara dia. Maka untuk membina sakinah, mawaddah tadi, warahmah, mesti ada hubungan kekeluargaan tadi. Mesti dikenali, ini Tok Wan dia, ini Pak Lang dia, ini Pak Tam dia, ini Pak Busu dia, dikenal. Tak tahu lah budak-budak sekarang. Kalau dulu memang dibawa tu, budak sekarang tu bawa masa tunang kot, tunang dah kahwin tak kenalkan. Jadi sebagai kesimpulan apa yang disebutkan tadi, maknanya mawaddah ni bukan ada tempoh dia, dia kena sepanjang hayat. Mungkin di peringkat awal perkahwinan tak ada ketenangan, tapi kita bersabar, kita belajar, kita menerima ilmu berdasarkan yang sebut Ustaz Sam tadi, belajar kita, melengkapkan keilmuan kita. Akhirnya ketika kita bergelar datuk lah, maksudnya dapat cucu dah, baru rasa ketenangan dengan isteri saja. Isteri dah bergelar nenek lah, tapi kalau kena sabar, setahun 2 tahun tak tenang, 10 tahun tak tenang, sebab kita masih lagi bertaruh. Saya dengan isteri saya tak lagi kenal penuh, masih lagi meneruskan taruh, masih lagi nak berkenalan, walaupun dah hampir 35 tahun, sebab kita masih belum kenal lagi. Sebab dulu tak kenal pun, perkenalannya setelah kita nikah. Taruh tahu dapat anak satu, tak sayang lagi, tak cinta, taruh lagi dapat anak 2, taruh lagi, tanya lagi dapat anak 3, terus bertaruh, terus bertanya. Sekarang ni baru anak 8. Tadi sempat juga bertaruh lagi, rupanya yang dicakap tu tak pernah cakap dengan saya.
benda baiklah, mana pengalaman. Saya kata penatap nasihatkan saya kan, dia perlu. Maksudnya dalam konteks kita nak bina sakinah tadi bukan di awal perkahwinan, bukan pertengahan perkahwinan, tapi sepanjang kehidupan kita kena bina sakinah tadi, peringkat demi peringkat, sanggalah kita kata tadi nak hidup semati. Begitu juga mawaddah warahmah, dia tak boleh tempoh-tempoh tertentu. Mungkin di awal perkahwinan kita maklumlah mulut ni lepas-lepas juga lah, sabar. Tak tahulah kalau isi Samsul ni okey, tapi dia pun rasa keluar juga. Maksudnya dalam nak bina mawaddah warahmah ini ujian ni banyak. Kita tengok kisah isi Nabi sendiri pun ada kisah. Jadi ibrahnya kita kena banyak bersabar. Dengan sifat sabar tadi, insya-Allah sakinah yang dicari, mawaddah yang dicari, rahmah yang dicari akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Kerana itu ada anugerah Allah. Kita tak boleh mampu nak satukan dua hati ni, tak mampu. Allah yang menyatukan hati walaupun kita bila suami dan isteri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk atas perbahasan yang baik. Kepada kita semua lah yang masih beristeri, masih bersuami, yang ada keluarga, bagaimana kita nak hiasi sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga kita. Antara yang dikongsi oleh Datuk tadi berkaitan suami dan isteri perlu sedar tentang tanggungjawab masing-masing dan sentiasa mewujudkan komunikasi kekeluargaan. Kerana hari ini kadang-kadang saya ingat zaman ayah ibu dulu sebelum tidur bersembang sampai kita nak keluar ni kan bila mak ayah tidur. Tapi hari ini mak ayah tak tidur-tidur juga malam, tak bersembang tapi muka masing-masing bercahaya. Jadi komunikasi kekeluargaan itu tak berlaku. Kadang-kadang harta yang berlaku hari ini, untuk soalan kepada saudara Samsul depan, ada anak yang duduk, ini kisah benar, pengalaman dikongsi oleh seorang pencara, bagaimana anak yang balik daripada asrama duduk di bilik masing-masing, ibu duduk di dapur, boleh hantar rasa dalam grup keluarga, mama makanan dah siap penuh. Dia tak buat, tapi semua sebab apa? Dunia teknologi hari ini yang ada baik dan buruknya. Tetapi kita lihat perkara ini makin parah berlaku khususnya dalam institusi kekeluargaan. Juga disebut oleh Datuk tadi, bina kasih sayang kerana Allah, suami dan isteri saling mengingatkan dengan berpadukan kepada panduan agama, dan ingat 2S, syukur terhadap setiap kebaikan nikmat yang diperolehi dan sabar atas ujian dan musibah sepanjang perjalanan kehidupan suami isteri itu berlaku baik. Kepada saudara Samsul depan, sebut tentang anak-anak. Tadi antara realiti hari ini bagaimana anak yang melalui dunia teknologi yang tidak dibetulkan, yang tidak diingatkan daripada mereka awal hingga akhirnya sampai ke tahap macam tu, mula ibu ayah dia cari-cari mengadu kepada ustaz-ustaz, para pendakwah macam mana nak menyelesaikan. Jadi boleh kongsikan kepada kami semua, kalau kita lihat semua ibu ayah sebenarnya menginginkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesama anak-anak ini juga anak-anak yang muslim, anak-anak yang menjadi pengingat atau pengajak kebaikan kepada orang-orang lain. Tetapi hakikatnya hari ini cabarannya sangat luar biasa. Cabaran teknologi, cabaran rakan, cabaran media masa, media sosial dan sebagainya. Jadi boleh tak saudara Samsul kongsikan sebagai pusingan yang kedua, sudah akhir soalan yang kedua, takrif pusingan yang kedua ini, apakah yang perlu dilakukan dalam keadaan sekarang ini? Cabaran itu tak dapat kita buang, tak dapat kita ataupun tak dapat keluarga ini keluar daripada bumi, duduk dekat planet lain. Cabaran itu berlaku sekarang. Tetapi apakah yang perlu dilakukan oleh ibu ayah dalam nak membina dan membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang berakhlak dalam keadaan boleh berhadapan ataupun menghadapi situasi cabaran-cabaran hari ini? Dipersilakan.
Terima kasih soalan yang ditanya. Tak lain tak bukan kan cabaran kita pada hari ini dalam mendidik anak kita ni sudah tentulah penerapan nilai-nilai adab dan akhlak ni jadi perkara keutamaan. Kan macam bawa, semua orang boleh bawa anak atas surau, tapi bukan semua boleh duduk diam. Kan sama macam pakai abah bagi suruh cuci. Rayau kan. Tadi saya tengok tadi anak-anak kan musang keluar tadi kan. Jadi itu pun satu bentuk kalau kita tengok. Bak kata orang kan, elok tombak sebab disapuh dengan bersih berani. Elok akhlak sebab diasuh dengan budi pekerti. Jadi kalau ikut jawapan ni masih lagi sama macam pusingan pertama tadi, pendekatan agama dan tambah sikit dengan motivasi, semangat itu bagi penerapan pada anak-anak kita. Yang pertama yang kita boleh buat lah, antaranya tips kita bagilah senarai. Yang pertama, bagi makan anak ni, bagi anak makan sebelum sembahyang maghrib, makan awal. Sebab ni lepas maghrib dah tersandar makan sambung dengan abah dengan mak, memang tu tak belajar lah lepas maghrib tu. Budak tu nak maghrib sebab lepas sejam dia hadap, biar dia mandi, lepas dah makan pun dia mandi, dia sembahyang maghrib, fresh badan, ilmu tu senang ke timur. Kemudian kurangkan makan daging merah. Itu motivasi lah, psikologi sains. Sebab apa daging merah menyebabkan anak kita jadi pemarah dan agresif dan mudah melawan cakap. Yang ketiga, makan buah sebelum makan nasi. Nabi pun pasal makan mana-mana dulu. Itu balik. Dah habis dessert dengan tu, tak padan tu kampung dessert. Makan mana-mana dulu. Nabi yang dulu kan. Jadi itu antara benda yang kedua. Sebab vitamin C ni bantu menenangkan pemikiran anak kita dan mudah menerima nasihat. Kemudian banyakkan memeluk anak. Ini banyak peluk bini, peluk anak. Sebab dari segi anak yang seringkali dipeluk akan tenang, kurang rasa degil, akan rasa selamat, disayang dan jarang nak buat nakal. Mana mak ayah kena peluk anak selamat ini peluk. Kan balik kan semua dah buat. Anak tu dah dekat timur kan, tu lagi juga. Dan tunggu kan apa kepada pakcik mari tak buat kan. Kemudian yang kelima, baca doa penerang hati. Baca doa masukkan surah Al-Insyirah, Al-Nashrah, Al-Qasr, baca. Ada yang sepuasai mari 3 pokok malam bangun pagi tu baca. Satu baca. Sebab masa tidur tu yang saya belajar hari kan, masa budak di tengah tidur ni roh tengah merayap. Baca susu, baca yang kursi kan, kita selawat, baca surah Al-Nashrah, surah Al-Insyirah, kan. Lepas tu tiup ke ubun-ubun tu, buat 40 hari tu insyaAllah. Boleh dah tiup kan, merasap dan mudah-mudahan roh itu balik ke badan itu, elok perangai. Kalau kita tiup tu kan, kalau kita tiup tu berapa-berapa mata tenang kan, mana dah sampai. Tapi kalau dia tiup, terbuka mata budak tu, mana budak tu tak tahan bau napis orang. Tak kosong gigi main tiupnya kan. Lepas tu begitu juga letakkan pokok-pokok tumbuh-tumbuhan hidup. Sekarang ni nak lawa ada letak yang pokok plastik. Yang hidup ni sebab apa? Dibekalkan oksigen yang cukup pada adik pokok kita, termasuk anak kita dalam menerima ilmu. Dan bagi suplemen yang baik-baik, makanan-makanan tambahan yang baik untuk anak. Begitu juga galakkan anak kan, tidur mengereng ke kanan. Selain pada ikut sunnah, dia juga menjadikan otak lebih pintar dan anak boleh tidur. Kan? Yang abah pun sama. Abah kena mengiring ke kanan sebab mengelakkan doko tu menghadap pemakai. Saya pun sekarang tidur pakai oksigen tu. Oh betul. Yang pakai oksigen baru saya tahu. Rupa selama ni kita belajar, kita menyakutkan orang tua cakap ponik hari-hari ponik. Macam mana pula rupa oksigen ada masalah bila kita tidur berdekuk kotor ni sebab ada masalah oksigen. Buatlah test. Bila buat CPAP machine tu pakai tu 84 kali nafas saya berhenti setiap jam dalam tempoh 5 jam tidur. Apa nak pakai oksigen tidur. Bawa lah ke mana sekarang ni tidur. Terpaksa. Tu yang ramai orang kita meninggal tidur dulu. Bila ya Allah mati dalam iman, dalam tidur. Tak cokek tak tahu. Tidur bergereng ke kanan ikut sunnah kan, ikut sunnah. Kemudian
Otak lebih pintar, anak akan puas tidur. Kemudian pastikan rezeki mak ayah bawa balik, pastikan rezeki yang baik-baik daripada sumber yang baik, supaya anak-anak kita ni mengalir dalam darah daging otak itu kan mudah timbul nasihat, belajar pun mudah, apa pun sana. Kemudian lepas tu jangan lupa juga selain tadi dah tahu orang kan, tadi mula tarik muka, saya tengok, saya perhati muka masing-masing. Jangan lupa di luar sana ada kaunter penerangan tentang zakat, dah lupa dan jangan lupa saya buat dengan Datuk Rosyamno, saya buat dengan siapa pelawak Nabil dulu, dia kata dia jadi hidup, dia jadi berubah, dia kata sebab teori ekonomi Islam, iaitu ZAKAT, zakat. Jangan lupa zakat. Sudah bayar setiap kali bulan puasa pun bayar zakat pertama, zakat simpanan gitu, zakat pendapatan gitu, tanya suruh dikirakan betul-betul. Kemudian begitu juga kan, lembutkan hati anak dengan surah Al-Fatihah, itu baca surah anak. Kemudian surah Al-Hajj ayat 21 hingga 24. Kan tahu anzal Quran ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian itu kami baik baca, mudah-mudahan doakan hati anak itu. Kemudian surah Taha ayat 125 ayat kursi. Yang 11 nasihatkan anak sebelum anak tidur, nasihatkan dia orang itu. Selalu cakap, ayah hari ini marah bukan apa sebab bagi anak ayah belajar, kan ayah marah sebab apa, sebab ambil solat, ayah suruh solat, jangan tak solat dia macam tu. Nasihatkan betul-betul baik, bercakap dengan orang tua. Tadi ayah tengok cara bercakap dengan makcik, dia tak apa-apa, hormat dia tu orang tua, dia cakap dia tu. Nanti besok orang akan cakap, siapa yang ajar anak kau ajar, maknanya abang dengan mak kau kono. Jadi cakap dari setiap bagi nasihat sebelum dia tidur. Maknanya maksud sebab anak-anak saya kalau sebelum tidur memang dia akan salam dulu, nak tidur, salam, cium tangan, peluk kan. Dah lama tak dapat kan, sebab dah lama mana keluar. Saya dengan isteri saya berbalik daripada Turki semalam kan. Jadi nak tahu yang ceramah dia kan, itulah ingin anak selalu bila ada peluang balik anak follow, amalkan follow tadi, bernasihat dan bagi nasihat yang baik-baik kan. Suruh dia mengaji, suruh dia puasa, jangan tinggal solat, itu mustahil kan. Anak-anak kita ni nak bagi saham sana kita sembahyang jemaah. Anak kita so kita dah dalam kubur, anak kita sembahyang subuh, subuh yang esok kita sembahyang subuh di jemaah. Bagi pahala tertipu arwah ni dulu tak pernah tinggal sembahyang subuh di jemaah. Yo khabar menggali saham ayah itu ayah semua jemaah. Ini dapat nasib tak baik. Bang, esok petang kita karaoke nak arwah dulu. Tiap kali Jumaat tak pernah tinggal karaoke. Alhamdulillah. Saham yang elok, saham yang tak elok kau tinggalkan. Nampak? Dan begitu juga baca surah Ibrahim ayat 40. Itu pun kita boleh baca kan. Jadi yang mana doa yang bermaksud, wahai Tuhanku jadikanlah aku orang yang berikan sembahyang, dan demikianlah juga dengan zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Dan baca, cuba amalkan semua ini dalam 40 hari. InsyaAllah tabiat yang baru akan terbentuk dalam tempoh 40 hari. Bila kita lazim dengan 40 hari, insyaAllah. Itu sebabnya kalau kita nak dapat istiqamah dalam solat jemaah pun, cuba buat 40 waktu betul-betul tanpa henti. Cuba buat beberapa kali dah hidup, insyaAllah kita akan rasa nikmat dia sembahyang berjemaah kan. Jadi apapun berbalik pada nilai adab dan akhlak. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk lebih dahan berdaun. Kalau nak jadikan anak kita insan bertuah, duduk dan beradab, tagak bersatu, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Kita minta tip maka itulah jadi ada yang mencatat tak henti untuk disampaikan sebagai suatu peringatan buat diri, dan sebagaimana yang disebut oleh saudara Syamsul Debat tadi beberapa tip antara yang menarik saya pesanan daripada ibu ayah yang berterusan, kerana realiti yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, ramai di kalangan ibu ayah sudah mengangkat handbrake bila dia hantar anak-anak ke sekolah agama.
ke Mahat Hafiz, kerana bagi dia bila dah hantar ke sekolah agama ke Mahat Hafiz, maka pesanan-pesanan nasihat-nasihat tidak perlu diberikan kerana dia dapat di sekolah. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, berdasarkan pengalaman, ada berlaku kes-kes bagaimana anak-anak yang baginya sudah semestinya berakhlak, beradab, tetapi terjebak juga dengan perkara-perkara yang tidak diingini dari sudut kebejatan akhlak contohnya. Ini kerana pesanan dan nasihat dihentikan dengan rasa kepercayaan penuh kepada anak itu apabila anak itu pergi ke sekolah agama dan sebagainya. Saya masih ingat bagaimana salah seorang pendakwah yang juga tersohor di utara, tuan, iaitu almarhum Dr. Jamil Azhar Haji Mulkan. Dia merupakan antara doktor perubatan bidang yang banyak menceritakan tentang Al-Quran dan sains. Dia bagi satu perkara yang menarik apabila setiap kali mereka berkumpul, mereka adik-adik tuan-tuan yang berkeluaran di Universiti Al-Azhar, yang mengaji dalam berbagai bidang, perubatan, pendakwah dan sebagainya, tapi setiap kali balik ke rumah, balik kampung, ziarah Haji Mulkan dan ibu mereka, dan pada waktu subuh Haji Mulkan akan ketuk pintu bilik setiap anak nanti. Hingga anak-anak ni kata, alah ya, kami boleh bangun sendiri dan sebagainya. Dia kata, apabila kamu balik ke rumah aku, kamu semua adalah di bawah tanggungjawab aku. Maka teringatlah kita pada kisah bagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Apabila turun ayat ini, suruhlah ahli keluargamu dan umatmu bersolat dan bersabar mendirikannya. Maka disebut oleh sebahagian ulama tafsir, pada saat ayat ini diturunkan, Nabi SAW keesokan paginya pergi mengejutkan anak dan menantunya, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita fikir Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali bukan jalan-jalan orangnya, tapi Nabi mengambil tanggungjawab sebagai seorang ayah untuk mengingatkan ahli keluarganya. Maka apa yang disebutkan oleh saudara Samsul Tuban, pastinya kita perlu berusaha terus pesanan agama disampaikan kepada anak-anak di samping tip-tip yang lain. Dan salah satu tip iaitu berdoa dengan membaca doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ayat 40 surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ayat ini tuan-tuan dalam solat sunat elok dibacakan ketika sujud terakhir. InsyaAllah ahli keluarga kita, anak-anak dan zuriat keturunan kita akan kekal melazimi solat fardu insyaAllah. Baik, kita ada pusingan yang terakhir, pusingan kesimpulan. Jadi Datuk, sebagai kesimpulan, tanpa ada soalan, saya memberi ruang kepada Datuk untuk simpulkan apakah lagi yang Datuk boleh kongsikan kepada kami untuk membina, membangunkan dan memantapkan keluarga yang ada pada saat ini untuk menjadi keluarga yang bahagia. Seterusnya ia boleh menjadi suatu saham kepada kita, menjadi suatu titian kepada kita sebagai titian ke syurga. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Rahman Nizam, sahabat saya Ustaz Samsul, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebenarnya bila kita nak bina suatu kehidupan yang masih berbaki, tak tahu bila lagi, maknanya kita kena bersedia dengan bekalan untuk hari kemudian. Sebab kita dah maklum kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan menikmati kematian. Apa yang kita nak bawa ialah amalan-amalan kita, termasuk juga saham yang kita laburkan untuk kehidupan rumah tangga kita. Sebab iza mata ibn Adam, bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali yang dikatakan sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak-anak yang soleh-solehah. Untuk bina anak-anak yang soleh-solehah juga bukan mudah hari ini cabarannya, Maka kita perlu menjadi anak-anak yang soleh juga. Walaupun kita sudah bergelar mungkin sebagai seorang ayah, seorang datuk, seorang nenek. Sebab pusingan itu akan berlaku. Biru abakum tabarku abnaakum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu, nescaya kamu akan dibuat baik oleh anak-anak kamu. Jadi hari ini kita mesti jadi anak-anak yang soleh-soleh.
mendoakan ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, menziarahi kuburnya, membentuk diri kita supaya kita sedar insaf dengan pengorbanan ibu bapa kita, walaupun mungkin kalau dihidup mungkin seratusan tahun umurnya dan kita sudah 70-60 tahun, manakalalah mereka tidak berjuang membina kehidupan kita, sudah tentulah kita tak tahu. Tapi dengan izin Allah, hari ini kita dapat tinggal di taman ini, suasana yang aman damai, bermasyarakat yang berjamaah, dan duduk di surau Raudah yang juga diizinkan untuk solat Jumaat, untuk memantapkan hubungan silaturahim. Bukan saja hubungan kita dengan Allah, tetapi yang penting juga hablum minan nas. Dalam dunia yang penuh cabaran ini, kita perlu ada pemuafakatan. Hubungan kemasyarakatan mesti dikukuhkan. Dan juga dalam konteks rumah tangga, penguasaan ilmu tadi bukan sekadar tahap-tahap tertentu, tapi keseluruhan ilmu tadi kita kuasai. Dan Islam tadi jangan dipilih-pilih, kerana Islam tadi sumul. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya. Jadi perlu kepada penguasaan ilmu. Gunakan surau kita untuk pengajian ilmu, supaya kita dibekalkan dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi manusia yang insya-Allah akan meninggal, dan akhirnya bekalan kita sudah cukup. Hari ini tuan-tuan, kita tak tahu bekalan kita banyak mana. Sedangkan kita nak ke highway pun ada sekatan tol. Kalau bekalan tak cukup, tak naik palang kita tu. Apatah lagi kalau kita nak kepada mahsyar, banyak sekatan-sekatan, dan kita baru mengingati peristiwa Isra dan Mi'raj dah digambarkan. Jadi peristiwa tersebut tadi sebenarnya semua untuk kebaikan kita. Yang baik dipatuhi, yang tak baik dijauhi. Dan juga dalam peristiwa Isra Mi'raj juga disentut soal rumah tangga. Bagaimana dihidangkan daging yang baik, daging muyur, daging yang rosak. Tetapi manusia digambarkan ambil yang busuk, ambil yang rosak, tinggalkan daging yang baik. Menggambarkan bagaimana kebejatan rumah tangga pada hari ini. Maka hari ini kita semuanya lengkap lah. Islam sudah lengkap. Yang belum lengkap kita sebagai orang Islam. Lantaran itu reformasi ataupun pembaharuan, tajdid mesti ke atas kita. Tajdid fil muslim, pembaharuan ke atas orang Islam, bukan ke atas Islam. Islam dah lengkap. Jangan kita terpengaruh dengan andaian ungkapan kata Islam, agama itu sama semua. Ini salah. Ini antara unsur-unsur pahaman model yang menyesatkan kita. Islam sudah lengkap. Inna dina indallah Islam. Islam tadi sempurna. Tapi kita kena berwaspada dengan pelbagai ajaran-ajaran moden, pemikiran-pemikiran moden yang mengatakan agama itu sama. Malah juga ada trend sekarang ni, orang tak nak berkahwin, dia berkahwin sama jenis, LGBT, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Saya tangkap dulu ada satu kes, banyak kes sebenarnya, pergi-pergi masuk nampak seorang laki, seorang perempuan, tengok IC duduk bin, duduk bin. Ada pula pergi nampak seorang lelaki perempuan, pergi tengok asyik dua-dua binti. Jadi benda ni berlaku dah. Akibat daripada itu hari ini orang mencabar undang-undang. Sebab tu bila ditangkap kes di Selangor, lelaki dengan lelaki didakwa, ada yang mengaku, ada yang tak mengaku, hari ini dicabar. Itu yang berkait dengan baru ni, bagaimana keputusan Mahkamah Federal mengatakan bidang kuasa dalam ini bab lain lah. Tapi saya nak kaitkan ini cabaran dalam membentuk rumah tangga masyarakat yang bahagia. Kerana apa? Kalau tak diwaspadakan, akan melebarlah pahaman-pahaman moden, pahaman-pahaman liberalisme yang memisahkan agama dengan kehidupan kita. Agama ini hanya sekadar di masjid, tapi dalam rumah tangga ikut barat, berlaku tukar menukar isteri suami. Ini berlaku trend-trend moden hari ini, bertukar pasangan. Begitu juga pasangan yang mengatakan cuba dulu, tes. Ini juga berlaku. Sebab tu sebagai kesimpulannya, panjang cakap nanti, tajuk lain lah. Sebab tu saya nak bagi lalu pada Samsul. Saya ni orang Melaka, bila boleh datang kalau dipanggil lah. Saya mengharapkan
kita bina kekuatan dalam taman ini, bersatu atas dasar Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh dengan tali Allah, agama Allah, jangan bercerai-berai. Kalau kita lihat hari ini kita sedang diganyang. Sebab tu saya hari ini pakai maflar plastin nak bagi semangat sikit, sebab terbaru lah, angka semalam kematian sudah 29,092 orang, yang cedera 69,028 orang, dan ramai lagi yang hilang dalam runtuhan, kebanyakan anak-anak, wanita terkorban, dan 123 wartawan telah terbunuh sejak peperangan. Jadi apa yang berlaku di sana, di bumi Palestin, di Masjid Al-Aqsa, yang bumi Syam dan bumi Palestin diberkati sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj, kita ambil ibrah pengajaran supaya kita membinakan kekuatan dalaman kita, luaran kita dengan semangat daya juang yang tinggi, sebab kita tak dibiarkan saja mengaku beriman sebelum kita diuji. Umat dahulu diuji dengan pelbagai ujian, sedangkan kita ini tak diuji dengan apa-apa ujian. Kita disediakan dengan hamparan kapet di masjid, surau yang ber-air condition, mudah. Kita hanya diuji hari ini dengan nafsu kita. Kalau kita berjaya melawan nafsu kita, insya-Allah kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon jutaan kemaafan andai kata kehadiran saya ini tak memenuhi kehendak tuan-tuan kerana nak berjumpa dengan Datuk Wira Mufti kita. InsyaAllah lagi, dan saya ucapkan tahniahlah kepada sahabat saya yang sering datang ke Melaka membantu dakwah di negeri Melaka. Mudah-mudahan dengan motivasi, tip-tip yang diberikan orang Melaka terus hebat dengan menjaga akhlak, budi pekerti yang tinggi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, mu'istu liutamima makarim akhlak, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik, dan ianya disampaikan ini oleh para ulama kita, pecalang-pecalang kita. Jadi raikanlah majlis-majlis ilmu dengan kita melebar luaskan peluang kepada anak-anak kita khususnya, supaya mereka menjadi generasi Al-Quran, generasi yang sanggup mempertahankan jiwa raga dia, kerana Allah telah membeli, inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli jiwa raga kamu dan harta benda kamu dengan bayaran surga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ucapkan kepada Ibu Fadilah Datuk Haji Rahmin kami Jawatan Kuasa Majlis Bantuan Kedah atas kesimpulan Kedah lagi. Hari Jawatan Kuasa Majlis Bantuan Kedah. Saya dah 1-2 kali. Malam ni boleh 1-2 kali. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita mahu mendengar kesimpulan yang terakhir sebagai saya ingat sangat syarat ilmu yang dibawa, yang dikongsikan oleh Datuk tadi, dan kita nak daripada saudara Syamsul depan untuk beri lagi dan lagi untuk diberikan kepada jemaah yang datang beramai-ramai pada malam ini. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat melalui tajuk kita ini, iaitu keluarga bahagia, titian ke syurga. Dipersilakan. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Moderator kita, betul juga Datuk Rahim Bani. Solid dah kesimpulan yang dibuat tadi tu kan. Cuma kalau boleh saya tambah-tambah sikit-sikit kan. Bila kata keluarga bahagia titian ke syurga, nak pergi syurga tapi dalam pada tu terpelecok suruh neraka. Neraka lagi sonang pergi sampai kan. Pula kita dengan dunia tanpa sempadan ni tadi terjerumus kan, mudah kata Datuk tadi. Makna halangan dia dua, hawa nafsu tadi, hawa nafsu dan juga tak yakin. Masalah hawa nafsu ni melayan hawa nafsu, masalah tak yakin, dia tak yakin dengan janji Allah. Dia kata dengan aku beriman tapi tak buat apa Allah Ta'ala suruh, tak yakin kan. Jadi nak mengatasi tu kena berjuang, berjihad hawa nafsu. Nak yakin datanglah masjid, datang surau. Yang pada yang baru datang malam ni sama datang lah diucapkan. Ada yang baru datang tak pernah turun Jogja, tiba malam ni datang, ada tu malam ni kan. Tapi kita doakan mudah-mudahan permulaan yang baik kan.
Kena tak ke tempat yang baik. Jadi halangan aku tu dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 pun Allah Ta'ala ada beritahu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Kan sampailah ke hujung ayat tu kan. Allah pesan kayak gitu, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Dan nak selamatkan tu saya selalu bagi 5 kunci. Kunci rumah nombor 1. Kunci rumah mana jaga sistem kat rumah tangga ikut sistem agama dan sistem Islam. Kedua, kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Jangan bawa balik rezeki tak halal. Kau jual pejabat, dia memulai kau jual sama cerita kan. Jap minum, tak pagi, petang, malam minum kan. Yang ketiga, betul hilang poinnya masalah. Yang ketiga, kunci kereta hala tuju bawa keluarga biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci yang komplek, kunci syurga. Nak masuk syurga ni tak ada cara lain lah, dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah banyak beribadah, ajak keluarga kita, ajak semua sekali beribadah. Dan begitu juga yang kelima, kunci spare. Pasal kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci, mainkan peranan masing-masing. Jadi Datuk Amin ada cerita tadi, solid padan betul, confused dah tadi. Sebenarnya tadi dia berjaya lah mengganti yang Datuk Mufti bagi dah. InsyaAllah. Jadi kalau tengok tadi dah lebih tahu tentang sabar. Tentang sabar betul. 5 kalau selama sini tadi ada 5 poin kena nak masuk syukur. Kalau keluarga pertama kena sabar. Sabar namanya. Baik suami, baik isteri, dua kena sabar. Perangai suami, isteri kena sabar. Perangai isteri pun suami kena sabar. Anak-anak lagi lah Allah kuasa ujian sabar. Kedua, syukur banyak-banyak. Allah Ta'ala bagi peluang kita berkeluarga, jaga elok-elok. Ketiga, percaya pada hikmah. Ada mana cabaran berlaku, mesti ada hikmah di sebaliknya. Ni bini dia boleh pakainya ni, oh biar aku tahu pakainya. Suami boleh pakainya ni, oh baru aku tahu dia meninggal rumah mahal ni, aku kena cover dia, kena tolong dia macam mana. Kata orang, tanam tombu di tepi rumah, cabut rugi sampai ke akar. Kalau hidup kita baca hikmah, selalu tak dalam dengan garam kita akan rasa tawar. Jadi mana kata jaga oleh Allah. Yang keempat, redha. Belajar redha, terima apa ujian Allah bagi dalam hidup kita ni dengan ikhlas. Dan begitu juga yang kelima yang kena ada dalam hati kita, keluarga kita juga ikhlaskan hati. Jaga keluarga kita sebaik mungkin. Semuanya lillahi ta'ala. Aku kahwin dengan bini aku ni biar orang tahu bini aku lawa. Tak selama lepas kata tadi, Datuk kata yang lawa akan tudar, yang duit yang banyak mungkin akan berkurangan. Tapi ikhlas kita Allah akan bagi, Allah akan bagi macam-macam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata orang kalau nak jalan laju, jalanlah seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Kan anak turun meloncat atap, jatuh tersambang mencium bumi. Hidup ke dunia biarlah beradab, bahasa tidak dijual beli. Elok anak sebab dikandang dengan budi senonoh. Elok akhlak namun terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Ibun-ibun membawa pukat, melihat golong di salat Jawa. Kita berkeluarga hidup muafakat, tolong menolong tanda sejiwa. Jadi nampak pendek lagi banyak bantu daripada ngagak-ngagak dia kena ada bantu tutup. Jadi itu saja daripada saya. Bahkan orang sepandai-pandai sampai melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah merasap ke dalam jiwa. Jadi dipandang rumah penghulu kayu itu bukit dari papan, alang-alang untuk ilmu. Subuti pasir kombang kalah menjadi hutan. Dan banyak-banyak salah silap dekat sahabat dan sebagainya. Yang baik tentang dari Allah SWT, kekurangan muncul kelemahan saya sendiri. Masih banyak saya belajar untuk guru ini. Masih banyak menurut Ustaz Osman Nizamli. Masih semua. Ya, jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekali daun selesai. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kalau kita tengok malam ni bila saudara Syamsul debat berpantun, memang saya agak bendera putih lah. Kalau saya boleh pantun macam tu, kiranya saya boleh duduk di tempat dia. Jadi pantun pun tak banyak lagi. InsyaAllah gembira untuk di negeri Melaka. InsyaAllah saya akan
belajar lagi sampai ke masa saya akan beritahu dekat salah satu tempat boleh challenge berbalas pada. Sebab itu majlis mengadu-adukan perlimbaan suatu musamaha Datuk Ira dari Dr. Karim bin Tauhid, Mufti Kerajaan Negeri Melaka ke majlis berbicara Mufti 2024. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Ira kerana walaupun padat dengan program daripada majlis Kerajaan Negeri sempat datang ke majlis kita pada malam ini. Dan turut adu-adukan di belakang sana Datuk Wira Haji Yassin bin Sharif, pengurusi Karya Masjid As-Salihin Paya Rumput, yang duduk bersama dengan kita sejak dari tadi dalam majlis. Alhamdulillah, selesailah sudah kupasan demi kupasan yang sangat menarik, yang saya rasa terlalu banyak untuk dibawa pulang. Tetapi seperti mana biasa tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah sekalian, jika kita tidak mampu nak mengamalkan semua tip, semua formula, semua petua, semua ilmu yang diberikan oleh Datuk serta saudara Syamsul tadi, maka jangan ditinggalkan semua. Mudah-mudahan rahmat dan barakah mencurah-curah kepada kita dalam majlis ini, dan seterusnya dapat kita sama-sama saling mengingatkan, khususnya di dalam keluarga kita yang mana semuanya mahu ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Maka jadikanlah panduan dan ilmu yang diberikan pada malam ini sebagai suatu pedoman untuk kita amalkan bersama. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur bicara, patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya bermain si anak muda. Baliklah tuan-puan membawa ilmu, binalah keluarga, martabatkan agama. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah silap, saya selaku moderator forum bicara mufti pada malam ini menyusun 10 jari, memohon kemaafan, tersasul perkataan, tak maaf doa. Dia bila belum betul-betul jadi orang Melaka ni, kejap-kejap sebut Kedah, kejap-kejap sebut Kedah. InsyaAllah tak balik Kedah lagi tuan-tuan cuti sekolah ni, dia duduk sebut Kedah. InsyaAllah hingga kita berjumpa lagi di lain siaran. InsyaAllah aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan semula kepada Ustaz Bahtiar. Terima kasih ucapkan kepada Fadil Ustaz Rosman Zafir Rosdi, moderator kita malam ini, dan kepada ketua yang berbahagia Datuk Haji Hanifani dan yang berbahagia saudara Syamsul Bahar, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Majlis teruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasir bin Bakri, pengurusi Surau Jumaat Ar-Rodah Taman Pemuruf Dana, untuk menyampaikan sedikit ucapan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis Ibu Samah, Datuk Wira Haji bin Tauhid, Mufti Kerajaan Melaka, dia Datuk Wira Yassin Sharif, dan Pak Andap, Fungsi Masjid As-Salihin dan Bulu, kemudian Datuk Haji Rahimah bin Bani, Mari Datuk Kuasa Fatwa Ustaz Abdul Abdi bin Ismail, Tinggal sebagai Samsul Debat. Moderator kita pada malam ini Ustaz Rosman Nizam Rosdi, Muhammad Nizam Muhammad Gawat Hariwan Islam yang berhenti di Melaka. Mari Datuk Kuasa Surau Jumaat Ar-Rodah, Datuk-datuk dan hadirin tuan-tuan dan puan yang saya hormati Allah. Terima kasih semua yang hadir, yang pertama kali yang hadir setiap kesempatan surau hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu izinkan saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat berkumpul pada malam yang penuh barakah ini dalam satu majlis dalam mengenai program bicara mufti. Terima kasih kepada Mufti Kerajaan Melaka yang telah memberi kepercayaan kepada Surau Jumaat Ar-Rodah selaku penganjur buat kali yang dihadirkan di Paya Rumput. Terima kasih juga kepada dua penceramah, pada
Program bicara bersama mufti adalah satu program untuk merapatkan dan mengeratkan dari hubungan kemasyarakatan antara jemaah masjid dan surau bersama dengan agensi kerajaan Melaka. Dapat juga surau jemaah yang telah diberikan peluang untuk menjayakan program ini. Untuk menjayakan program ini iaitu surau Jemaah Ar-Rahmah sendiri, surau Al-Mubarak Mangga dan juga surau Asadah Taman Kamilah. Betul-betul lagi-lagi tuan-tuan dan puan-puan yang menghormati, setakat ini saja ucapan saya. Dan terima kasih kerana berjuang kepada saya dan surau yang bersama-sama menjayakan majlis ini. Dan sini saya mengumumkan program-program yang akan dijalankan sebelum Ramadan dan semasa Ramadan. Yang pertamanya, kuliah maghrib Bali, iaitu ulama daripada Selatan Thailand yang akan diadakan pada 24 hari bulan ini selepas solat maghrib. Yang keduanya, kita akan buat bacaan Yasin dan tahlil perdana pada 8 hari bulan Februari. Dan juga kita akan membuat tawaran infak wajib buka puasa pada tahun ini, iaitu kita membuka infak satu bulan RM100 dan satu hari adalah RM200 selama 30 hari. Yang keempatnya, ini adalah tawaran yang paling istimewa yang dilancarkan pada malam ini, iaitu tawaran hadiah jabatan ketua solat tarawih bulan Ramadan yang akan disediakan oleh jabatan kuasa yang bernilai RM10,000 kepada semua jemaah yang bersolat tarawih di surau Al-Mubarak pada tahun ini. Dan kemudian juga kita juga telah mengadakan program memberi sumbangan tinggi kepada anak-anak yang solat subuh pada hari Jumaat 1 Julai. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan kita dapat sambut yang hangat daripada guru-guru dan guru anak-anak yang telah kita dapat mendidik, dan kita dapat mencapai 40 hingga 50 orang satu hari untuk latih mendidik anak-anak untuk solat di Ramadan. Alhamdulillah. Jadi itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih kepada pada sini hadir bermain dalam kesetujuan masa dengan program-program kerajaan akan berhadir. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini dan dapat memeriahkan rezeki seorang menggegarkan surau Al-Wadah pada malam ini dan program berbicara mufti yang dianggarkan saya rasa tidak kurang dari 500 orang pada malam ini dapat hadir. Jadi tuan-tuan janganlah balik dahulu. Jadi jika ada sedikit makanan pada malam ini, jadi kita kembang pada malam ini 3 habis. Dan juga kita ada mie goreng power daripada beliau dan juga sate daripada Masjid Tanah dan juga Ismail. Jadi kita sama-sama lah menyambut sendiri. Terima kasih sekali lagi. Ini semua rezeki daripada Allah SWT dan supaya kita semua akan kekal berjemaah di surau dan di masjid mana-mana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Besar Tuan Muhyiddin Nasir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Satu pengumuman, di luar sana ada satu booth oleh tim Syamsul Hubat, di mana di booth tersebut ada penjualan produk susu kambing Al-Am, baik untuk sakit lutut, GERD, gastrik dan sebagainya. Ada penjualan madu kelulur Syamsul Hubat. Juga terdapat jualan buku nikah bukan nak suko-suko jang oleh Syamsul Hubat. Ini tuan-tuan boleh dapatkan di booth tim Syamsul Hubat di luar sana. Minyak wangi SD perfume oleh Syamsul Hubat didapatkan segera dengan harga istimewa pada malam ini, sementara stok masih ada. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya diteruskan majlis pada malam ini, jadi saya persilakan yang kita kasihi Pak Andak, yang berbahagia Datuk Wira Haji Yasir bin Haji Sharif untuk tampil ke hadapan bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Wira Mufti Kerajaan Melaka untuk majlis penyampaian cenderung hati. Majlis dengan segala hormatnya, kami silakan.
dipersilakan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin bin Bani untuk menerima cenderawasih. Silakan Datuk Wira Mufti Khatib Melaka untuk menyampaikan cenderawasih. Silakan. Yang kedua silakan yang berbahagia saudara Syamsul Debat. Seterusnya dipersilakan moderator kita Al-Fadhil Ustaz Usman Nizam bin Musdi. Seterusnya sampaikan cenderawasih untuk yang berbahagia Datuk Wira Haji Yassin bin Haji Syarif, Pengerusi Masjid As-Salihin Kampung Payung. Majlis seterusnya persilakan Tuan Haji Nasir untuk menyampaikan cenderawasih kepada yang berbahagia Datuk Wira Mufti Kerajaan Melaka. Dan yang terakhir, majlis dengan segala hormatnya persilakan Sahibus Samahah Datuk Wira Haji Abdul Halim bin Tawil Mufti Kerajaan Melaka untuk menyampaikan cenderawasih kepada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nasir bin Bakri, Pengurusi Surau Jumaat Ar-Rawdah Taman Payung dan dipersilakan. Terima kasih mengucapkan kepada yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Wira Mufti Kerajaan Melaka, dan sekali ucapkan terima kasih kepada kedua-dua orang ahli panel dan moderator yang telah berjaya melaksanakan program Bicara Mufti pada malam ini. Tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, selepas daripada ini kita akan menunaikan solat fardu isya berjemaah, dan selepas solat fardu isya kita akan menikmati jamuan yang telah disediakan di luar sana. Majlis sekali lagi melengkapkan ucapan penghargaan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersungguh-sungguh menjayakan program kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.